maka kita kena usahakan untuk melaksanakan sepenuhnya. Kita tidak boleh buat ambil gitunya. Buat sebab tak apa, tak boleh macam itu. Sebab kita sebagai seorang mukmin, kita tahu perkara ini adalah perkara yang wajib kita buat, kita kena buat. Ini adalah perkara yang sunnah, kita kena buat, kita kena buat dalam bentuk yang sunnah dan sebagainya. Jangan pula kita ambil leden. Kalau dia sesuatu yang wajib, jangan buat tak apa, tak boleh. Kena buat sesuai dengan perintah oleh Allah dan Rasul. Jadi ayat ini ialah ayat yang menerangkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam bentuk mukjizatnya yang paling besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad, itu Al-Quran. Dan ini adalah dalil bahawa Al-Quran ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ia adalah cabaran. Ia betul-betul lain, ia juga adalah cabaran kepada manusia ini untuk mencari kesilapan yang ada dalam Quran. Carilah benda-benda dalam Quran ini yang silap, yang tak betul, yang bercampur antara dia, ikutlah. Bercampur dengan benda yang betul. Kalau bercampur dengan dunia bakal betul, tak apa. Sebab benda tak betul, apa bercampur dengan Quran ni? Sebab Quran betul, boleh tak betul. Mana-mana yang bercampur dengan Quran, semuanya itu adalah batil. Benda tu benda tak betul lah. Lebih, itu keyakinan yang kena tanya pada diri kita. Lalulah kita kata benda ni betul. Namun Quran kata lain, Quran kata betul. Itu menunjukkan bahawa kita tidak beriman dengan Al-Quran sebenarnya. Kalau menganggap ada benda lain yang betul dan Quran tak betul, tak boleh. Ini bahaya. Setengah orang yang kata, lah ni kena tafsir semula Quran, kena betul semula ramai Quran. Ini suatu yang hampir-hampir boleh jadi tidak beriman kepada Al-Quran. Kena hati-hati. Ada pula orang yang mengatakan bahawa Quran tak betul. Quran yang mungkin dia tak kata Quran tak betul. Dia kata fahaman Quran ini yang dipahami oleh orang-orang yang lain tak betul. Nak tanya oleh dia reti lah Quran. Dia belajar kat mana-mana Quran. Jadi kata orang yang dia faham Quran tak betul ni, orang yang dia kata tak betul ni, orang yang ngaji ke tidak Quran. Kena faham juga. Kadang-kadang kita ni kena tengok orang ni buat kecek ni. Kena tengok orang yang kecek negara ni. Kalau orang yang kecek ni, orang yang memahami Al-Quran dan ketika kata mereka mengaji Quran dan kecil, dia faham bahasa Arab. Bahasa Arab yang jahil. Dia memahami tafsir-tafsir Al-Quran. Kita tafsir dia baca berlaku. Pendapat-pendapat ulama tentang Quran dia tahu berlaku. Mana-mana dia betul-betul memahami. Dan diiktiraf oleh ulama-ulama yang mengajar dia, belajar dia mengatakan bahawa dia adalah seorang yang memahami Al-Quran ini. Kembali dia orang seorang guru lah. Dia boleh mengajar dia boleh terima dia sebagai guru untuk mengajar Al-Quran ini. Tiba-tiba mari seorang lain mengatakan bahawa tak boleh bakar pendapat ulama ni, tu guru ni kena tafsir yang lain Quran ni. Orang ni setara mana? Dia mengaji setara mana? Dia reti dah bahasa Arab atau tidak? Dia reti dah hukum tafsir atau tidak? Usul tafsir reti atau tidak? Kau dia bagi mana untuk mengatakan pada kita bahawa kena tafsir semula, kena faham semula. Nak faham kat mana? Nak tafsir kat mana? Tafsir ikut dia. Tafsir ikut dia. Dia ni siapa ni? Kalau dah tafsir ikut nafsu dia, ikut sedap dia, setakat tak ada salah. Yang mana tafsir ikut demo, nak ikut nafsu demo. Tapi kalau tak akan ikut demo, tak, kita tidak akan terima daripada orang seperti demo. Kerana demo ni gapu dia ada berhenti tentang Quran. Gapu dia ada belajar tentang Quran. Tak berhenti. Tidak ada asas agama. Tiba-tiba nak kecil agama. Tiba-tiba nak menekehkan orang yang tahu tentang agama. Anda ke mana lagi? Boleh ke tu? Yang pula dia ada pula orang yang terima dia ni. Orang pelik pula. Berbanyak orang sekolah dia. Golongan yang seperti ini, dia sokong lah. Tak betul. Nampak apa tu?
Dan inilah golongan-golongan yang kita kena letak atas pemelukut tadi lah. Tak terbiar. Itu dia, kecek kat aku. Ya, tak secara ke dia. Tak sambil hal dengan dia ni. Mengamuk pasir. Kalau kita ambil hal dengan ni, tu fikir betul ni. Kita kena buat tafsir baru. Kena buat institusi. Ulama untuk ajaran baru lah. Kita dengar dia ni apa? Kena dengar dia. Sedangkan dia bukan ahli tentang apa. Dia bukan pakar tentang aku. Dia tak reti pun Quran. Tiba-tiba dia nak jadi hero untuk mengatakan Quran mesti ditafsir semula, mesti dibuat semula dan sebagainya. Inilah bila manusia ni jahil. Tetapi dia anggap orang yang jahil ni sehingga dia masuk dia ada, dia judi. Mulalah dia akan membuat pendapat-pendapat, pahaman-pahaman yang cukup memesongkan manusia daripada kebenaran. Dia tak kenal. Orang yang tak kenal. Sudah susahnya orang dia, sebab orang Muhammad tak kenal. Tak kenal, orang tak kenal dia. Nah, akhirnya pilih dia jadi ketua. Jadi ketua ulama pula dia. Sedangkan dia tidak jadi ulama. Ini masalah kita kan. Orang yang memimpin hal agama bukan orang ulama. Orang tak jadi ulama. Tak kira lah siapa dia. Dia yang jadi pentadbir agama pula. Dia yang pendapat agama pula. Dia yang mengatakan agama kena begini pula. Sedangkan ahli agama di sisih daripada tempat yang sepatutnya mereka ini menjaga agama. Jawatan untuk mereka menjaga agama. Kalau dilantik pula orang-orang pula. Dia bukan lantik orang-orang yang memahami, tetapi melatih orang-orang yang menuntut. Yang dikatakan ulama tak buat tu. Jadi buat tu. Bila jadi buat tu, masalah. Bila pemimpin bercakap macam ni, buat tu, ulama ya betul. Kita kena buat macam-macam. Sedangkan mereka ini hanyalah buat turut kepada orang lain. Inilah masalah-masalah yang kita banyak hadapi sekarang ini. Dan dihadapi oleh dulu-dulu ulama kita, umat Islam menghadapi keadaan yang seperti ini. Maka oleh itu, kok mana-mana pun kita kena belajar tentang Islam. Kita kena belajar sendiri. Dan kalau kita tak boleh belajar, tak payah juga, tak erti juga, maka kita kena pilih ulama-ulama yang muktamad untuk menjadi guru kita. Untuk kita belajar daripada dia, untuk kita fahami daripada dia. Jangan kita pilih guru-guru yang tidak guru sebenarnya. Mereka ini ada kuasa kepada agama. Kena hati-hati. Tak pilih tu guru ni, kena hati-hati. Bacaan kita pun kena hati-hati. Jangan kita terpengaruh dengan orang-orang yang nak merosakkan agama. Nak merosakkan agama. Sedar atau tak sedar mereka tak tahulah. Gerti atau tidak tahulah. Tetapi tindakan mereka ini adalah tindakan yang bertangkap dengan Islam, yang bertentangan dengan Islam. Jadi kita kena jaga-jaga. Jadi saya cukuplah untuk balik ni. Kalau kita tahu ayat-ayat ni, dah 3 ayat kan dalam mudah sikit sebab nak kemas sikit supaya insya-Allah kita lebih jelas tentang ayat-ayat ini, supaya insya-Allah kita boleh nampak dengan jelas di mana yang kita sama-sama kita jangan jelas-jelas tu. Sebab mungkin tak berapa jelas, kita perjelaskan lagi insya-Allah. Dan minggu depan insya-Allah kita akan sambung dengan ayat 83 daripada surah An-Nisa insya-Allah. Itulah upaya ini aku qali hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna Qur'anan rabbina qulubina wa nur absarina wa lihabi amrina wa amrina wa shahidina lana wa la'alina. Allahumma 'allimna mimma jahilna. Allahumma dhakkirna mimma nasina. Allahumma ارزقنا تلاوة القرآن الليل والنهار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا
Sallallahu alaihi wasallam.